Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So, video kali ni aku ingin menjawab persoalan yang diajukan kepada aku lah di ruang komentar SRTV. Even ada juga aku kena PM lah, kena PM di Facebook page SRTV juga mengenai keberadaan satu pemain yang ada yang bertanya sama ada player ni akan masuk dan ada juga yang mengatakan yang tolong bawa masuk player ni ke dalam Sabah FC. So, untuk yang persoalan adakah dibawa masuk tu aku boleh jawab. Tapi tolong bawa masuk tu itu aku tak boleh buat apa-apa. Okay? So, direct to the point, player yang dimaksudkan di sini adalah Manu Vallejo. So, ini pun sebenarnya memang ada di dalam transfer rumours Sabah FC sewaktu belum adanya lagi pengumuman kemasukan seperti Direnzo, KK dan juga pemain import kita yang lain lah. Tapi aku terlepas pandang mengenai pemain ni, so aku tidak terbuat dia punya transfer rumours. Lebih kurang macam tu. So, basically, ini video ni bukanlah mengenai transfer rumours sebenarnya, tapi aku ingin menjawab persoalan anda sama ada player ini akan dibawa masuk ataupun tidaklah. So, izinkan aku memperkenalkan dulu pemain ni. Nama dia lah Manuel Javier Vallejo Galvan. So, berumur 29 tahun daripada Spain, berketinggian 5 kaki 6 inci. 167. Jika dibandingkan dengan si Direnzo 6 kaki 187 lah, lebih kurang gitu. So, Vallejo ni 167. Ya betul begitu tinggi dia. Aku pun 168 saja. So, position dia adalah winger and forward. Kalau kita tengok perbezaan dia di antara Ganzo di Renzo ni, basically kedua-dua pemain ni boleh bermain di winger dan juga forward. Tapi kalau dari segi history jumlah gol yang telah dilakukan, Gonzalo Di Renzo nampak lebih profilik lah jika dibandingkan dengan beliau. So, lebih kurang macam tu. Tapi again benda ni subjektif lah. Pasal macam mana juga sewaktu pengambilan Roman Mercado, sewaktu pengambilan Aidin Moyajic, sewaktu pengambilan siapa lagi pemain yang lain-lain tu, uh, TV nampak tidak bagus juga. Tapi bila beraksi di saingan bola sepak tempatan kita bersama Sabah FC, mereka memberikan aksi yang cukup memukau. So, lebih kurang begitulah. Even untuk Ganzo Di Renzo sekarang ni bagi aku, walaupun tidak banyak gol yang beliau lakukan, tapi kalau dari segi konsisten di sepanjang perlawanan, dia ada menyumbat gol. Berbanyak tu. So, buat masa ni dia Gonzalo Di Renzo tidak mempunyai sebarang masalah lah buat masa ni bagi aku. Cuma yang pentingnya di sini adalah kita untuk melihat aksi beliau di Indonesia nanti. So, itu aku punya itu perbezaan di antara kedua player ni lah. So, untuk pandangan aku, sama ada Manu Vallejo ni akan dibawa masuk ataupun tidak, logik ataupun tidak, sekiranya Gonzalo Di Renzo belum diumumkan atau kita tidak ambil Gonzalo Di Renzo untuk disenaraikan bersama skuad Sabah FC, Manu Vallejo ni nampak logik jugalah untuk bersama Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Pasal basically kenapa logik, kita tidak mempunyai sebarang forward lagi. Tapi memandangkan Gonzalo Di Renzo telah dimasukkan dan beraksi beberapa perlawanan dengan penampilan yang cukup bagus, aku rasakan setakat ni, aku rasa tidak logik lagi lah untuk menambah lagi satu pemain import dalam skuad list Sabah FC, di mana sekarang ni kita ada 8 pemain import. Of course, kota masih terbuka sebenarnya lah untuk menambah lagi pemain di import player dalam skuad kita ni. Dan kalau kita tengok dari segi forward pun, kita ada dua saja yang memang pure forward, iaitu Darren Lock dan juga again Gonzalo Di Renzo. Okay. Logically kalau kita mau menambahkan lagi, memperbaiki lagi rotation, memang perlu lagi lah sebenarnya satu orang di bagian forward tu. Cuma yang aku perhatikan di sini adalah rotation untuk pemain import agak sukar untuk Sabah FC sekarang ni, dikenakan lagi selepas kita mengambil penjaga gol import. That's why kenapa aku macam kurang bersetuju sebenarnya pengambilan Clare tu, bukan pasal aku tak mau dia tak bagus, bukan. Cuma aku risaukan rotation 10 player di atas padang. Itu saja. Tapi benda tu sudah aku bincangkan di video sebelum ni, kenapa Clare itu cukup penting untuk season ni. Uh, Cuma ianya memberi impact untuk bagian sekali lagi rotation 10 pemain di atas padang tu. That's why kenapa
aku merasakan pengambilan Manu Vallejo ni tidak sesuai sebenarnya. Unless something happen to Gonzalo Di Renzo, sama ada tiba-tiba di Liga Super dia tidak perform ataupun long injury. So untuk jendela kedua amat penting untuk membawa satu lagi wajah masuk untuk mengisi kekosongan yang tinggalkan oleh beliau lah. Itu pun terpulang lah sama ada mau import ataupun local. Di situ logik dia aku tengok untuk Manu Vallejo. Satu lagi aku tak berapa again lah ini daripada Wikipedia 167. Cuba aku cek di Transfermarkt dulu. Aku takut macam salah pasal macam pindik sangat kalau untuk striker ni sebenarnya. Ya betul. Even Transfermarkt pun stated 167 untuk beliau ni. So bagi aku macam there is not a right height lah sebenarnya untuk seorang striker. Pasal again lah, kita tidak pasti macam mana corak permainan dia. Ini pun aku bincangkan pada video sebelum ni. So far history Sabah FC apabila mereka memiliki satu player yang cukup bagus, ianya bukan sekejap ah. Dianya bukan satu player yang fancy lah yang boleh dribble apa semua, bukan. Tapi adalah merupakan player yang boleh bertindak as a poacher yang mempunyai yang memerlukan satu sentuhan saja untuk menjaringkan gol. Even Scott Oleranshaw pun 178. Dia 167. So profile player yang boleh menjadi poacher ataupun yang boleh melakukan satu sentuhan saja normally mempunyai ketinggian yang cukup bagus lah. Tapi 167 ni sekali lagi bagi aku cukup rendah. Tapi kan benda ni remain to be seen lah pasal ini adalah pandangan dan pendapat aku saja. So rumors mengenai kemasukan dan pertanyaan untuk pengambilan Manu Vallejo bersama Sabah FC ni aku boleh katakan tidak akan berlaku dan tidak logik buat masa ni di atas semua reason yang telah aku katakan sebentar tadi. So okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk Manu Vallejo. Bagaimana pula pendapat anda? Anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.